Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa dalam siaran Garsi TV bagi hari Jumaat yang mulia ni. Kepada anda semua, semoga hari ini bagi mereka yang berkesempatan menunaikan solat Jumaat, anda dapat menyempurnakan hari Jumaat anda dengan baik. Walaupun sudah tentulah jumlah yang dihadkan ke atas setiap masjid berdasarkan arahan SOP PKP di negeri-negeri yang menghadapi PKP penuh dan PKPB bagi negeri-negeri PKPB. Daripada syukur Alhamdulillah bagi mereka yang dapat menunaikan solat Jumaat di masjid, manakala bagi mereka yang terhad dan tidak dapat menunaikan solat Jumaat di masjid, Alhamdulillah juga kerana dapat menunaikan solat Zuhur. Syukur Alhamdulillah tuan-tuan, dan ini adalah Jumaat yang terakhir bulan Mac. Dengan keadaan cuaca yang agak panas, berhati-hati juga bagi mereka yang berada di kawasan yang sedang berdepan dengan cuaca yang panas. Beberapa kawasan juga telah dilaporkan mengalami pertembungan monsun di mana terdapat ribut dalam minggu ni. Dan kita harap dengan doa hari Jumaat ni tuan-tuan, semoga keadaan cuaca yang mencetuskan beberapa kejadian ribut akibat pertembungan wap sejuk daripada laut dan wap panas yang berada di darat tidak berulang di banyak tempat. Walaupun ini adalah fenomena biasa bila berlaku lagi pertukaran monsun apabila kita mengalami kemarau yang panjang dan kemudian akan datang mendung yang membawa wap sejuk dari kawasan laut. Walaupun ini adalah fenomena biasa bagi perubahan monsun ketika kita menghadapi musim panas ataupun akan memasuki musim kemarau pada April. Saya harap dan kita berdoa semoga perubahan monsun ini yang menghasilkan pertembungan angin kencang, ribut tidak berlaku di kawasan pertempatan manusia, pertempatan kita semua, terutama mereka yang berada di kawasan-kawasan kawasan rumah yang dibina daripada papan ataupun batu tetapi mempunyai bumbung yang mudah terdedah kepada hentakan monsun, ribut, dijauhi daripada bencana ini. Ini adalah benda yang selalu kita kena bersedia apabila kita mengalami peralihan monsun pada Mac membawa kepada April, kerana April dijangka akan datang kemarau. Dan biasanya apabila peralihan monsun kita akan mengalami cuaca panas dan kemudian diikuti oleh mendung yang datang daripada arah laut, dan selalunya pertembungan wap sejuk ini akan menghasilkan ribut. Beberapa tempat telah mengalaminya. Kita mengucapkan takziah kepada mereka, bersolidariti dengan mereka, kerana satu lagi tuan-tuan, apabila kita mengalami masalah COVID-19 dengan keadaan ekonomi yang begitu terhad, ketika bantuan kebajikan juga sangat terbatas, bencana alam yang melanda rakyat Malaysia adalah satu lagi beban yang besar untuk kita tanggung, terutama dari segi menyediakan bantuan. Dan sudah tentulah keupayaan penyaluran bantuan juga terhad, terutama daripada kaum keluarga, rakan, sahabat taulan yang kadang ramai orang mengalami keterhadan pendapatan juga sepanjang COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan, hari ini kami akan naikkan jaket jeans juga. Semalam agak rancak jeans. Hari ini kita akan naik jaket jeans, tetapi pada masa yang sama saudara nampak di belakang jumlah yang terhad bagi baju baseball ni juga akan dinaikkan petang ni untuk menceriakan saudara pada hari Jumaat ni. Selain daripada kita akan naikkan baki jaket jeans dengan harga belanja, kerana ini adalah baki daripada yang semalam, banyak yang masih biru-biru, tapi saya akan jual dengan harga yang murah untuk saudara petang ni. Jadi tak banyak, saya rasa ada dalam tak sampai 25 lay ke 30 lay je jaket ni. Kemudian kita akan fly and lock item bagi bahagian barangan kepala untuk jersey baseball terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan trafik pembelian di sebelah petang meningkat dengan begitu tinggi, kami mula menumpukan juga jualan item di sebelah petang. Walaupun garasi bermula dulu jualan di sebelah petang adalah jualan combo, tetapi demand di sebelah petang terhadap jualan combo agak perlahan kerana penonton-penonton yang menonton di sebelah petang mula menunjukkan trend pembelian untuk mendapatkan barang-barang item.
Tapi tak apa tuan-tuan, saya akan naik. Tapi sekiranya ada mereka yang menyertai trafik petang di atas semangat lama garasi sebelum ini, iaitu mempertahankan jualan combo pada sebelah petang, saudara boleh request je selagi barangnya ada, kami akan naikkan. Tetapi saya memilih untuk menukar trend jualan di sebelah petang berdasarkan trend yang ditunjukkan oleh anda dalam tempoh 3 minggu Mac ni, di mana trend jualan di sebelah petang meningkat 40% lebih tinggi daripada biasa. Dan pada masa yang sama, rekod menunjukkan trend jualan item meningkat 70%. Manakala satu lagi kajian menunjukkan bahawa saya melihat data yang pembelian, trend jualan combo ataupun jualan barangan combo kurang mendapat perhatian. Jadi berarti kami mengubah beberapa pendekatan setelah menyedari bahawa anda semua yang berada di sebelah petang mempunyai demand yang begitu tinggi untuk mendapatkan barangan item. Dan juga sama seperti mereka yang berada di sebelah malam, walaupun dia menimbulkan sedikit kesukaran pada saya untuk meletakkan di mana portion yang tepat untuk menjalankan perniagaan barangan combo bagi membolehkan mereka yang mengunjungi garasi untuk mendapatkan barang mampu milik masih terus kekal dapat membeli, manakala mereka yang mencari barangan item masih terus kekal dapat membeli barangan item. Jadi saudara, untuk hari ini adalah kali pertama kita melancarkan sesi petang dengan jualan item. Tapi pada masa yang sama, saudara yang biasa masuk untuk membeli barangan-barangan combo murah, boleh request je, kerana seminggu saya menawarkan pembelian combo di sebelah petang, sambutannya agak perlahan, tetapi respon begitu baik apabila kita menaikkan item. Berarti dari segi demografi daya beli di sebelah petang, kadar daya belinya meningkat 70%. Mesti saya katakan, kadar daya beli di sebelah petang meningkat 70% bagi 3 minggu pertama bulan Mac, menjadikan ini antara hari pertama untuk saya memulakan perubahan jualan pada sebelah petang dengan menurunkan item. Jadi saudara respon je nanti kalau saudara kata kami masuk ke sebelah petang lebih untuk jualan combo, dan apa yang combo saudara nak saya akan naikkan. Tetapi sekiranya saudara kata okey je, go on, saudara nak lihat apa yang item yang kita akan buat, terutama saya akan menghabiskan lelongan jaket yang ada ni, kerana gundi yang datang kali ini tidak begitu banyak jaketnya. Semalam pula kita jual hampir 30 lebih helai jaket, jadi kita hanya ada beberapa je yang masih biru dan yang biasa, tapi saya akan turunkan dengan harga munasabah mengikut purata kualiti jaketnya. Tapi pada masa yang sama, saudara akan memberi respons. Sekiranya saudara nakkan barangan combo, just nyatakan apa jenis combo yang saudara nak, kerana saya tak nak buat perubahan drastik. Walaupun saya buat perubahan ni tuan-tuan dah dengan melihat data pembelian di sebelah petang yang memacu dan meningkat dengan begitu tinggi, 70% angka jumlah peningkatan daya beli sebelah petang. Dan daripada peningkatan tersebut, sebahagian besar daripada saudara membeli barangan item. Dan berlaku penurunan mendadak bagi jualan barangan combo. Dan petang ni kita akan juga membuat sedikit analisis. Saudara boleh bagi respon je, sebab saya tak pernah buat respon bisnes dengan saudara. Kerana saya tak boleh buat kaji selidik manual, maka saya buat kaji selidik dalam live streaming. Untuk peringkat awal ni, saudara boleh saja memberi respon apa yang sebenarnya sedang saudara cari di sebelah petang, apa yang saudara rasa perlu ada option untuk saudara membeli, dan apa yang saudara rasa dari segi perniagaan, penambahbaikan yang boleh kami buat, terutama dalam menyediakan set barangan jualan. Saya tahu Mac adalah bukan bulan membeli yang baik. Indeks pengguna hanya naik 0.1% saja bagi bulan Februari. Berarti data menunjukkan daya beli rakyat Malaysia sangat melemah pada Februari dan Mac dengan peningkatan hanya 0.1% saja. Kita tak sampai meningkat 1% daya beli. Walaupun daya belinya tidak negatif, tapi pertumbuhannya sangat-sangat kecil. Jadi saya rasa ramai orang yang terimpak. Kami sedang melihat sama ada kami sedang mengalami impak penurunan daya beli, atau kami perlu menstrukturkan semula kaedah penjualan dengan menempatkan pakej yang tepat pada waktu yang tepat, atau mula mengikut trend saudara membeli. Jadi saudara boleh komen saja bagi mereka yang membeli dan mereka yang mengikuti program live garasi sejak dulu. Anda boleh upkan komen. Nanti data daripada komen anda saya akan analisis untuk melihat apa sebenarnya yang sedang berlaku pada bulan Mac. Walaupun kalau dari segi data ekonomi yang saya lihat kepada indeks pengguna yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, bahawa indeks pengguna hanya meningkat 0.1%. Berarti peningkatan daya beli sangat lemah sepanjang Februari dan Mac. Tapi saudara mungkin boleh mempunyai komen yang lain yang lebih spesifik daripada apa yang saudara lihat di garasi, terutama trend daya beli.
Sebab di mana-mana syarikat pun tuan-tuan, trend daya beli terutama bagi sebuah saluran perniagaan yang menjalankan perniagaan yang agak agresif seperti garasi. Kadang-kadang kami menjalankan 2 sesi stream sehari, 12 sesi stream seminggu. Kemungkinan saya memerlukan respon daripada saudara untuk melihat trend daya beli. Kerana jarang tuan-tuan, di mana-mana pun tuan-tuan, orang stream untuk 2 kali sehari dan 12 kali seminggu dengan fokus bagi jualan barangan pakaian dalam stream online. Jadi boleh respon daripada sekarang saudara, sama ada apa yang saudara komen berdasarkan apa yang saya katakan tadi. Saudara boleh memberi input maklum tambah, walaupun saya tak anggaplah benda ini seperti kaji selidik, tapi sekurang-kurangnya respon saudara akan, bila saya preview nanti, akan membantu saya lebih memahami apa trend jualan yang sedang akan dialami pada bulan Mac dan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidaklah panik dengan melihat trend penurunan, kerana ini adalah trend yang boleh dijangka, kerana kita tahu bahawa pada bulan Mac ramai rakyat Malaysia berbelanja untuk memulakan sesi persekolahan anak-anak pada Mac. Dan kemudian pada Mac sekarang pula saudara akan menyediakan dana bagi sesi persekolahan untuk anak-anak pada bulan April, dan secara tidak langsung kerana pertumbuhan ekonomi bagi suku pertama tahun Malaysia walaupun tidak diumumkan, tapi saya percaya bahawa pertumbuhan suku pertama ekonomi di Malaysia tidak akan mencapai 3%. Itu jaminan saya setelah saya melihat indeks dan juga data-data yang dikeluarkan oleh pelbagai agensi yang membuat kajian analisis ekonomi. Saya percaya bahawa pertumbuhan suku pertama tahun 2021 tidak akan mencapai lebih daripada 3%, yang dianggap sebagai pertumbuhan yang lemah berdasarkan daripada ekonomi negatif yang kita alami sepanjang tahun lepas, iaitu sekitar 5%. Jadi tuan-tuan, bagi respon, komen je. Saudara adalah orang yang faham, kerana saudara barangkali selalu mengikuti stream garasi. Bagi komen, kita boleh ambil penambahbaikan, ia membantu kami. Dan kemudian kami boleh membantu juga saudara, terutama mereka yang membeli di garasi, untuk memahami bagaimana trend belian yang saudara harapkan, terutama pakej di sebelah petang. Kerana hari ini akan berlaku perubahan drastik, di mana untuk pertama kali trend penjualan di sebelah petang adalah berdasarkan item. Saya sedang mencuba melihat trend pembeliannya, kerana tempoh data yang ada dalam 3 minggu sepanjang bulan Mac, angka pembelian di sebelah petang meningkat 70%, lebih tinggi. Dan manakala angka pembelian di sebelah malam merosot sekitar 40%. Itu saja data yang saya perlu respon saudara untuk membantu Garasi TV membuat analisis trend jualan. Selain kami membuat analisis berdasarkan data-data luaran, yang lebih penting adalah komunikasi garasi dengan anda, kerana anda yang lebih tahu apa yang sedang kami lakukan, kerana anda adalah pembeli, penonton dan juga rakan garasi yang sentiasa mengekori perkembangan perniagaan garasi. Habis bab tu, saudara boleh jawab. Saya anggap stream yang akan naik 2 minit untuk saudara memberi komen, ataupun mungkin lebih daripada 2 minit. Petang ni tuan-tuan, saya akan mulakan dengan satu story yang simple je, tapi saya rasa ini adalah satu story yang akan diberi perhatian bagi sepanjang minggu ini, iaitu mengenai kenyataan Ketua Polis Negara bahawa siapa pengganti beliau bergantung kepada Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah respon yang akan memberi banyak perhatian, dan saya rasa mulai hari ini dan besok ramai pihak akan memberi maklum balas mengenai kenyataan ini. Tentulah pro and con bagi mereka yang seperti saya, yang berharap peranan Tan Sri Hamid Bador selaku Ketua Polis Negara dipanjangkan dalam tempoh 2 tahun, walaupun beliau kini telah menjangkau usia 63 tahun. Tapi saya berdasarkan pada prestasi selama 2 tahun beliau berada dalam jawatannya sebagai Ketua Polis Negara, beliau menunjukkan perkhidmatan yang sangat berkualiti tinggi, banyak pembaharuan yang dilakukan oleh pihak polis, banyak pencapaian dilakukan oleh pihak polis. Kita tidak mengukurnya daripada indeks naik turun kadar jenayah di Malaysia, kerana itu masih terlalu awal, tapi kita mengukur banyak apa yang kita panggil reformasi dan pembaharuan yang beliau lakukan dalam pentadbiran pegawai polis, terutama langkah yang paling besar adalah menempatkan ramai pegawai-pegawai polis muda yang mempunyai rekod perkhidmatan yang baik ke jawatan-jawatan yang penting. Saya masih menunggu respon ramai bacaan, belum ada lagi sejak Tan Sri memberi kenyataannya semalam. Tapi belum ada respon yang dapat kita lihat, terutama
daripada kerajaan. Sudah tentulah agak sukar untuk mendapat respon terus daripada Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat kurang mendepani pihak media, kerana beliau saja yang mampu menjawab soalan ini. Tapi saya rasa beberapa pihak media kini akan mula memburu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin sekurang-kurangnya untuk mendapat respon di peringkat Menteri Dalam Negeri mengenai status kedudukan Ketua Polis Negara. Tapi bagaimanapun yang akan membuat keputusan untuk membawa cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada kontrak Tan Sri Hamid Bador yang akan tamat pada Mei ini akan dibaharui 2 tahun atau setahun lagi, normalnya adalah 2 tahun, adalah kuasa Perdana Menteri. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh mendengar hint daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Untuk orang seperti saya, tuan-tuan, saya masih berfikir kata 2 tahun adalah tempoh yang tidak memadai untuk seorang Ketua Polis Negara melaksanakan reformasi penuh, terutama dalam kedudukan organisasi yang besar seperti Polis Diraja Malaysia. Apatah lagi langkah-langkah yang beliau ambil adalah langkah-langkah yang sangat kritis dan juga complicated, terutamanya adalah bagaimana untuk memindahkan anggota-anggota polis kanan, terutamanya berpangkat kanan, yang tidak menunjukkan prestasi yang baik. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan, adalah untuk menempatkan pegawai-pegawai polis muda ke posisi yang memerlukan anggota yang berkredibiliti dan mempunyai idea baru, serta yang paling penting adalah bersih, dan bukan saja bersih tetapi kelihatan bersih, bukan saja tegas tapi adalah benar-benar tegas. Saya rasa kalau malam ni saya tak boleh buat review kalau tak cukup fakta yang respon hari ini, kerana setakat saya tengok hingga jam 3 petang tadi respon mengenai pengumuman ataupun kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Bador masih lagi kosong. Belum ada banyak respon, kerana hari ini semua orang memberi respon mengenai U18, iaitu undi 18 yang akan saya ulas malam ni, di mana orang ramai, semua pihak parti politik, orang ramai, pergerakan awam, hak asasi melahirkan bantahan yang keras terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya kerana mengumumkan bahawa penangguhan untuk pelaksanaan undi 18 hinggalah pada September 2022. Ini bererti sekiranya pilihan raya diadakan pada masa terdekat ataupun sebelum September 2022, keputusan Parlimen pada tahun lalu untuk melaksanakan undi 18, iaitu mereka yang berusia 18 tahun ke atas layak mengundi, akan terbantut. Ini menyebabkan 1.2 juta rakyat Malaysia yang berusia 18 hingga 20 tahun, tuan-tuan, tidak dapat mengundi. Kerana mengikut SPR mereka tidak akan melaksanakannya. Manakala 4.4 juta rakyat Malaysia yang kini telah berusia 21 tahun ke atas yang tidak mendaftarkan diri mereka sebagai pengundi juga tidak akan dapat mengundi sekiranya pendaftaran tidak dibuat. Dalam keadaan sekarang, tuan-tuan, bererti 5.6 juta pengundi yang berada dalam radar pengundian kalau sekiranya U18 dilaksanakan ataupun pengundian automatik dilaksanakan, tidak akan dapat mengundi sekiranya berlaku pilihan raya dalam tempoh 6 bulan. Kerana setiap kali anda mendaftar, 6 bulan barulah dikira sebagai tempoh matang daripada tarikh pendaftaran untuk melayakkan anda berada dalam senarai pengundi. Jadi ini menimbulkan banyak kemarahan, banyak bantahan daripada banyak pihak, terutama pengumumannya agak aneh, tuan-tuan, kerana YB Datuk Taqiyuddin Hassan, Menteri Undang-Undang sebelum ni, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang ni, memberi gambaran bahawa kerajaan akan melaksanakan, kerajaan akan komited dengan apa yang telah diputuskan pada sidang Parlimen tahun lalu, di mana 211 daripada 222 anggota Parlimen telah meluluskan. Boleh kata undi sebulat suara, kerana pada mereka yang hadir pada sesi tersebut telah mengundi untuk meluluskan bahawa mereka, setiap rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas secara automatiknya adalah pengundi. Tetapi dengan langkah ke belakang yang dibuat oleh SPR melalui pengumumannya semalam, dengan mengatakan bahawa alasan yang tak masuk akal dia tu tentang COVID-19, segala macam ketidaksediaan SPR dari segi teknologi dan berbagai, mana agak kartun bunyi dia. Dan seterusnya orang ramai marah kerana ini akan menyebabkan negara kehilangan 5.6 juta pengundi berpotensi. Pertama adalah pengundi 21 tahun ke atas, iaitu 4.4 juta orang yang tidak mendaftar kerana mereka berfikir bahawa berdasarkan kepada keputusan pengundian yang dilakukan di Parlimen pada tahun 2019 sebenarnya.
Jadi oleh kerana pengumuman di Parlimen pada 2019 menyebut bahawa semua mereka yang berusia 18 tahun ke atas akan automatik bergelar pengundi, ini menyebabkan remaja yang mencapai usia 21 tahun selepas kelulusan pengundian, kelulusan Parlimen itu tak pergi mendaftar. Kerana mereka berfikir bahawa rang undang-undang ini akan menjadikan mereka secara automatik bergelar pengundi. Itu aja yang saya tengok. Tapi malam ni saya akan ulas panjang kerana respon sangat banyak hari ini, tuan-tuan. Dan kebanyakan respon sangat marah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya kerana membuat satu keputusan yang kita anggap sebagai bengkang-bengkok lah, tuan-tuan. Ada macam unsur bercanggah dengan apa yang telah diputuskan oleh Parlimen. Kita berada dalam keadaan pening kepala dengan negara ni, sama ada SPR mempunyai kuasa yang lebih tinggi untuk membatalkan apa yang telah pun diluluskan oleh Parlimen dan kemudian diluluskan oleh Dewan Negara. Jadi undang-undang dah diwartakan. Saya tak faham bagaimana dindong-dindong ni di peringkat Kabinet, Menteri yang menjaga undang-undang Datuk Takiuddin Hassan mengatakan bahawa Malaysia akan melaksanakannya pada September tahun ni. Tetapi datang pula SPR mengatakan dia tak boleh dilaksanakan kecuali pada September 2022. Dia memberi gambaran seolah-olah kalaulah kita mengadakan pilihan raya sebelum September 2022, kita akan kehilangan 1.2 juta pengundi yang berusia 18 hingga 21 tahun dan keadaan 4.4 juta rakyat Malaysia yang berusia 21 tahun ke atas tetapi tidak mendaftar akan berada dalam keadaan terumbang-ambing. Itu yang saya akan sentuh. Tadi saya dah sebut mengenai kedudukan Ketua Polis Negara. Saya akan memberi input pada saudara masa ke semasa kerana ini adalah isu yang penting dan topik yang penting untuk kita ikuti, terutama setelah kita berbincang panjang tentang sidang akhbar Ketua Polis Negara mengenai bahawa beliau mengambil pendirian yang tegas untuk membuat reformasi dan pembetulan dalam perkhidmatan pihak polis, terutama menghadapi kartel iaitu kumpulan pembantah atau kumpulan penentang beliau di dalam pasukan polis. Dan kemudian dia memaklumkan bahawa penempatan semula pegawai-pegawai yang berintegriti ini yang dilakukannya sebagai satu langkah untuk mengukuhkan pasukan polis. Tetapi sekiranya jawatan ini tak diperpanjangkan, saya tak fikir akan ada banyak pembaharuan yang dapat dibuat. Dan saya tak fikir bahawa Datuk Seri Akhir Sani, Timbalan Ketua Polis Negara, maaf saya bukan nak memperkecilkan Datuk Seri Akhir Sani, tapi saya tidak fikir Timbalan Ketua Polis Negara yang berada sekarang bersedia untuk meneruskan langkah yang dilakukan oleh Ketua Polis Negara sekarang. Jadi saya fikir langkah yang paling relevan sekarang adalah walaupun dia berusia 63 tahun, tetapi Ketua Polis Negara berada dalam keadaan yang sihat. Dan saya nampak bahawa sangat bersedia untuk meneruskan kontraknya 2 tahun lagi bagi menjayakan apa yang beliau sebut sebagai mereformasikan integriti dan perkhidmatan pembersihan di dalam pasukan polis.